Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah. Segala puji bagi Allah yang berikan petunjuk kepada kita di atas segala rahsia ma'rifah. Wa kasyafa lana hijabal basyariyah. Dan segala puji bagi Allah yang membuka hijab perjalanan hamba di dalam ma'rifah. Wa dallana sabilal istiqamah. Dan segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kita akan jalan istiqamah. Wa wasala alaina tariqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala puji bagi Allah yang menghubungkan kita kepada tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita memohon pengampunan kepada Allah. Wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada segala kejahatan diri dan hawa nafsu kita, dan kita mohon perlindungan kepada Allah daripada segala keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah, maka dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang memilih jalan yang sesat, dia pasti tidak akan mendapat hidayah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 107. Dan tidak aku utuskan engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Betul ke Anbiya 107? Main sebut tadi ni. Betul. Surah Al-Anbiya 107. Matlamat. Allah kata matlamat aku jadikan engkau ya Muhammad tidak lain dan tidak bukan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Sebagai rahmat, pembawa rahmat, pembawa kasih sayang, pembawa petunjuk hidayah, pembimbing seluruh umat. Jadi kita ni dulu ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia,
Lupa. Yang dimuliakan pengerusi surau siapa? Pengerusi mana? Pengerusi mana? Demam. Ada? Tak ada. Tak apa sihat. Pengerusi timbalan, ahli tangkuasa, imam-imam. Imam mana imam? Pengerusi juga imam. Para muazzin, tukang azan. Tukang azan mana? Ni, nama tukang azan. Para asatizah, alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Kita manusia ni dulu sesat. Kita manusia ni hidup dalam keadaan kesesatan. Tapi asal manusia yang pertama, iaitu moyang kita, itu Sayyidina Adam alaihissalam, dalam petunjuk. Mana asal manusia dalam petunjuk? Betul. Pasal duduk di syurga masa tu. Sehinggalah diciptakan Sayyidah Hawa alaihissalam. Kemudian sejarah pembunuhan pertama dalam Islam, itu pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Sebab sejarah bermulanya hasad dengki apabila sembahan, iaitu korban yang dipersembahkan oleh Habil, diterima oleh Allah, iaitu korban yang disembahkan oleh Qabil tadi ditolak. Lalu bermulanya sifat hasad, maka bermulanya pembunuhan dalam sejarah manusia. Maka tok guru manusia yang pertama sekali dalam sejarah manusia ni, lepas Qabil bunuh Habil, dia tak tahu nak uruskan mayat Habil macam mana. Lalu dia tengok seekor gagak bergaduh, mati seekor. Lepas tu gagak yang bunuh gagak nombor 2 tadi tu, dia gali dengan kaki dia apa, dia korek tanah sebab nak. Kemudian itu pun semua tu atas petunjuk Allah terhadap Qabil macam mana nak urus. Maknanya tok guru kita yang pertama atas dunia ni gagak, yang orang duk sakit hati duk tembak burung gagak tu, dialah tok guru nombor 1 manusia dalam sejarah manusia, betul, yang ajak tunjuk pada Qabil macam mana nak tanam Habil. Berlalu masa demi masa, berlalu masa, datangnya seorang nabi, datangnya seorang nabi, datangnya seorang nabi. Kemudian bersilih ganti, ada nabi yang diangkat menjadi rasul. Sampailah bila terputusnya kenabian, maknanya bila wafat seorang nabi, dalam tempoh nak datang nabi yang lain, manusia mula sesat balik. Manusia ni memang PL dia lagu tu, dia kena bimbing. Pengajaran dia apa? Tengok nah. Bila tempoh masa datang seorang nabi tu wafat, dia nak sampai nabi yang lain, tempoh masa tu manusia akan sesat. Pengajaran dia apa? Lama tak mai kuliah maghrib, lama tak mai majlis ilmu, dia akan sesat. Manusia ni kena bimbingan, kena cari. Bila duduk majlis ilmu, mari majlis ilmu. Menuntut ilmu pun cara orang berilmu. Menuntut ilmu cara orang jahil, duduk belakang-belakang depan ustaz kosong, tu menuntut ilmu cara orang jahil. Menuntut ilmu kena dengan cara ilmu. Betul tak ni? Masuk menuntut ilmu ni, dia ada etika dan disiplin dia. Yang duduk depan ni sampai kiamat, tak kira siapa saja guru duduk depan ni, sampai kiamat dia guru. Betul? Yang duduk depan guru ni, tak kira siapa, hatta sultan kalau duduk bawah, Perdana Menteri duduk bawah, dia tetap murid. Betul? Saya ada pernah Esko YB mari majlis duduk belakang. Saya kata YB bangun main duduk depan. Saya pernah majlis
tentera jemput, panglima duduk depan main handphone. Saya kata duduk dalam majlis ilmu, tutup handphone. Terus tutup. Saya guru. Betul? Hang anak murid, kena ikutlah. Ni jangan mai majlis ilmu, jangan mari majlis ilmu duk bawa muka dengan hati sombong. Ni nak tengok, kita nak tengok ustaz ni malam ni lagu mana, terror sangat ke tak terror? Ni bodoh sombong. Dia mari dia nak tengok ustaz tu lagu mana. Kalau ustaz tu bercakap tak ikut selera hawa nafsu dia, ustaz ni blacklist. Betul tak ni? Betul kan? Ada tempat yang tak mau jemput saya, orang AJK cadang, kita panggil Ustaz James. AJK kata jangan. Itu kalau dia main lagi, habis semua, dia merampai suruh depan. Nak mengaji tapi cara orang jahil. Nak menuntut ilmu, nak panggil ustaz, nombor satu, ustaz kena ikut selera hawa nafsu kami. Nombor dua, ustaz kena ikut cakap kami. Walaupun ustaz guru kami anak murid, lantaklah kami nak duduk macam mana pun. Pasal itu anak-anak kita jadi kurang ajar. Pasal mak bapak dia pun mengaji di masjid surau, kurang ajar. Lama dah tak ceramah tak keras lagu tu. Tak betul kan? Kita nak heran apa anak-anak kita tak hormat mak bapak, tak hormat guru. Anak dia kata, alah pak pun pergi surau masjid tak hormat ustaz yang mengajar, duduk dekat beranda, duduk belakang-belakang melengkong kot dinding. Betul tak ni? Kecil hatilah saya guru. Kan? Pandai pesan dekat anak-anak, pandai pesan kat cucu-cucu kita, pandai pesan. Jangan pergi sekolah duduk depan. Cucu dia kata tok pun duduk belakang kat surau. Budak ni pandai melawan aku, dia kata. Tapi dia budak tu memang kalau dia jawab lagu tu kurang ajar. Tapi betul. Tapi memang kurang ajar. Tapi betul. Tapi budak tu bila dia berjawab lagu tu, dia memang kurang ajar. Tapi dia cakap tu betul. Kan? Tok mengaji pun duduk kat beranda. Lepas tu pandai pergi cerita dekat anak cucu. Ni Tok Wan ni dulu masa mengaji, kalau cikgu ke rotan dekat sekolah, pin balik mengadu kat mak pak tambah lagi, tokok lagi. Pandai cerita. Kena marah dekat surau pasal duduk belakang saja, terus tak mau panggil ustaz tu dah. Betul tak ni? Jadi bangunlah main duduk depan. Jangan angguk saja. Main duduk depan. Main ke depan ni. Main duduk depan. Nak kecil hati lah. Nantaklah saya guru. Main duduk depan ni, main duduk depan. Ni anak ni baju hitam hak muda tu main duduk depan sini, main duduk depan. Main duduk depan. Ni ayah-ayah yang tak larat orang tua tak apa, duduk dekat dinding tu tak apa. Kalau berasa muda boleh pasang lagi dua, main depan. Kalau berasa memang dah tua, tak boleh, tak apa, duduk. Nak bersandang saya faham. Berapa puluh tahun dah surau ni? Umur surau ni berapa lama? 20 tahun. Ada tak ustaz buat perangai lagu ni duk paksa main depan? Ada? Tak ada. Kalau cakap pun mereka buat no hand je, saya tahu. Ada ustaz cakap tapi buat tak tahu, betul? Betul tak ni? Jangan bohong, saya tahu. Satu masjid dekat Kedah ni juga, saya tak mahu sebut masjid mana. Habis je ceramah malam tu, ustaz, saya ni umur 80 ustaz. Saya semayang di masjid ni dah 50 tahun. Kali pertama dalam hidup, ustaz orang pertama panggil main duduk depan semua. Tu dia, saya kata berasa macam bangga sungguh kan aku kan. Ada pula yang kata ustaz, pasal apa ustaz lain tak mau buat lagu tu? Ustaz lain main mengajak, hak depa duduk belakang, dia buat tak tahu je. Dia bukan buat tak tahu, dia meredap dalam ni. Dia pergi mengadu dekat Ustaz James, suruh Ustaz James tolong main habaq malam ni. Faham tak? Jadi anggaplah ustaz lain tu bukan tak marah. Dia marah tapi dia wakilkan pada Ustaz James untuk tolong cakap. Pasal kita manusia ni memang perlu pada bimbingan. Jangan bohong. Jangan bohong. Yang samsing, dia punya samsing dengan bini dia, pukul bini, labuh bini. Tapi bila sampai satu saat bini nak angkat kaki, dia teriak, bini tak peduli, dia pergi cari ustaz minta tolong. Ustaz yang dia pernah maki dulu pasal cengeng dalam kuliah, dia pergi cari ustaz minta tolong, suruh tolong cakap dengan bini dia, suruh bagilah peluang dekat dia. Mari menyembah-nyembah sampai menangis-menangis. Betul kan? Tang mati baru cari ustaz. Nuntut ilmu tak mahu. Lepas tu tambah media sosial kan hari ni. Ni pasang live ni kan.
Tak puas hati komen tu pun. Yang kaki komen, kaki kecam tu pun rumah tangga berselerak. Sembang rumah tangga orang, maki hamun abang Tesla tu pasal kahwin dua. Ya Allah, abang Tesla tu hari ni viral pula. Apa, gambar berdua dengan bini kat airport nak berangkat umrah. Depa tu elok bahagia. Yang duk mengamuk dekat Facebook tu rumah tangga orang yang hang sakit hati pasal apa? Betul tak ni? Tak pasal-pasal kan? Dipi komen macam-macam, maki hamun dalam tu. Orang tu elok aja. Betul? Macam ni ya. Bergaduh pasal parti politik tak berteguk kan? Berebut jadi AJK, jadi pengurusi pasal parti politik. Hak yang nampak duk bergaduh pumpang-pumpang tu, mereka keluar parlimen elok, mengopi semeja elok aja. Kita lah bodoh pergi maki hamun, mencarut-carut dalam komen tu. Betul tak ni? Ni abang setiausaha masjid mana tadi? Masjid Hijau tu. Dah dengar ni, sanggup lagi kan nak jemput 30 hari bulan ni? Tadi abang nak jemput 30 hari bulan. Saya tak sanggup ke? Fikir panjang kan? 30 hari bulan insya-Allah di Masjid Hijau kan. 30 tu saya ada Agrofest. Saya setiausaha Persatuan Kambing Anglo-Nubian Negeri Perak. Saya terlibat dengan festival agro untuk peringkat negeri Perak. Kambing-kambing saya pun terlibat dengan pameran nanti. Saya ada kambing Australia. Ingat Koman, sekok sampai Malaysia 2 tahun lepas sampai Malaysia harga sekok 8,700. Semua orang sponsor untuk madrasah kami. Kami mana ada duit kan? Ni dah ni tahun ni masuk Agrofest. Jadi tak apalah, saya cuba adjust. Nak pergi pasal apa? Nak menjerit ke orang ni bukan senang kan? Ustaz Lah Khairi tu lagi teruk dia punya menjerit kan? Kasar, tak ada hikmah. Mari yang ustaz lembut, dia mengumpat juga lembut mengantuk kan? Tak ada isu semasa langsung. Betul tak ni? Serba tak kena. Ustaz yang ceramah derah pun dia mengumpat, ustaz yang ceramah slow pun dia mengumpat. Serba tak kena. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Pegang dia, suruh dia duduk depan, hang ceramah kami nak dengar pula. Bagus sampai tara mana? Ada tak jenis tu dalam masyarakat kita? Hak jenis kaki komplain ni. Malam ni tengoklah, habis ni sekali dia pergi mengopi sekali. Ustaz tu dia mula tengok malam ni. Ada jenis aku tu kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Oleh sebab kita ni manusia ni, termasuk saya malam ni sentiasa perlu bimbingan. Cari majlis-majlis ilmu. Saya sampai sekarang, sampai malam ni umur dah 34 ni. Cahaya kan, wah hajak menipu dalam surau kan. Dalam surau tak boleh menipu, luar surau tak apa. Sampailah duk pi cari tok guru, duk pi mengaji, pi menadah kitab, duk pi cari guru. Kalau ada dengar je, ambil cari kitab. Dengar depa kata ni Tuan Guru Haji Sidik Noh ada, kalau dekat-dekat dengan tempat saya pi cari kitab. Pasal apa? Kita bodoh. Hak main mengaji buat telinga aja. Pasal apa? Pasal depa tahu depa cerdik. Haram jadah ustaz ni kan. Dia ni memang cari gaduh dengan kita malam ni kan. Tak, sungguh. Kami dulu kami nak bagi tahu ni, ayah-ayah ni, kami dulu zaman mengaji, tok guru kami arwah dulu ni bahasa lembut tapi pedih. Dia menusuk dalam ni, dia tengok anak murid buku catatan, kitab apa pun tak ada, dia kata iyalah tok guru lah ni bodoh-bodoh. Mana bukti tok guru bodoh? Main mengajak tengok kitab. Bodoh lah tu. Tapi anak murid dia kata cerdik-cerdik. Mana bukti cerdik? Main mengaji bawa telinga saja. Jadi malam ni saya pun tak bawa kitab, biar sama-sama cerdik. Faham tak? Kalau saya bawa kitab, saya seorang je bodoh. Betul? Ni yang mai selalu dengan kitab tak ada, buku catatan tak ada ni, dia mai tu dia nak semak saja ustaz tu mengajak betul ke tak. Kitab tu pun dia hafal semua dah. Betul tak ni? Dia ni memang kita pancit tayar kereta dia malam ni kan. Sabar. Gatai Abu Ya Khalil tu gatai piatok suruh mai ceramah malam ni kan. Marah kat dia. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia lagi dicintai Allah Rasul, disayang yang seluruh penduduk langit dan bumi. Kita semua perlu pada bimbingan.
Asbab daripada bimbingan itulah kita pergi cari tok guru, pergi cari majlis ilmu. Pasal kalau Tok Sah kata sebulan, seminggu tak duk kuliah maghrib ni pun dia dah jadi macam-macam dah. Kan? Jadi masuk majlis ilmu ni ibarat cas. Maka dia nak cas balik iman kita ni, semangat kita ni. Jadi tempoh yang panjang selepas wafat Nabi Isa alaihissalam, sebelum datangnya Nabi terakhir Rasulullah SAW, maka tempoh yang lama manusia mula sesat. Jadi bila tempoh manusia sesat, maka timbulnya bangsa Arab jahiliyah. Maka kedatangan kelahiran Rasulullah SAW itu dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra, ayat pertama Alif Lam Ra. Makna Alif Lam Ra apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang mengetahui makna yang demikian itu. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Al-Quran ini yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas, untuk engkau keluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau keluarkan manusia daripada sesat kepada petunjuk, untuk engkau keluarkan manusia daripada jahil kepada ilmu, untuk engkau keluarkan manusia daripada batil kepada hak. Biizni rabbika azizil hamid, dengan izin Tuhan engkau yang maha tinggi, maha mulia lagi maha terpuji. Maka ayat yang kita baca awal-awal tadi pada mukadimah Al-Anbiya ayat 107, Allah sebut, wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan engkau ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin, tidak lain tidak bukan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Nabi SAW datang kepada kita untuk bawa rahmat. Manusia bermusuh-musuhan nak bawa pada satu rahim. Hari ini akhir zaman ni kita balik pada jahiliah. Kita sanggup putus satu rahim kerana sebab berbeza parti. Setuju atau tidak? Ada bantahan? Silakan. Berani bantah? Tak sungguh? Asbab perbezaan ideologi parti politik, ada orang sanggup putus satu rahim. Betul? Sanggup mencarut di media sosial, sanggup bermaki-maki di media sosial, sanggup sebarkan aib orang di media sosial, asbab daripada perbezaan parti, asbab daripada perbezaan kefahaman. Dalam agama pun manusia sanggup putus satu rahim, sanggup bermusuh. Kini kita ni dalam proses patah balik kepada jahiliah. Bada al-Islamu, sabda Nabi SAW, bada al-Islamu ghariba, Islam datang dalam keadaan asing. Siapa pun tak peduli nak membela Islam. Wasayaudu kama bada'a ghariba, Islam akan balik pada Allah di akhir zaman dalam keadaan asing, dalam keadaan siapa pun tak peduli nak bela Islam. Fatubalil ghuraba, berbahagia, beruntung sangat orang yang menjadi asing di tengah masyarakat di akhir zaman ini, di saat dia seorang-seorang nak bela Islam. Beruntung orang ni. Kita takut nak jadi ghuraba, orang yang di tengah masyarakat hanyut di bawah arus jahiliyah. Kita nak menongkah arus seorang-seorang tu, kita takut, tak berani kan? Bukan senang kan? Tengok bila dunia Islam hari ni, benda yang salah orang sanggup kata betul, benda yang betul orang boleh kata salah. Jadi sebab tu kenapa kita sebut tadi, bila Nabi SAW datang sebagai rahmat bagi sekalian alam, baginda SAW akan setuju tak? Laukana bainana al-habib sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi SAW ada di antara kita, di celah-celah kita pada malam ini, dia setuju tak dengan suasana kita hari ini? Dia setuju ke tak setuju? Tak setuju. Kalau Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ada dengan kita malam ni,
Dia tengok suasana masyarakat hari ni, agaknya dia akan pergi tak jumpa dengan tiap-tiap orang ni. Dia pergi jumpa tak? Dia akan pergi jumpa. Tapi hari ni yang sanggup buat macam tu, pergi jumpa orang ramai ni, orang tabligh aja. Bayangkan kalaulah baginda Rasulullah SAW ada dengan kita pada malam ini bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, depa tengok keadaan masyarakat, depa akan pergi jumpa tak orang-orang ni? Depa akan pergi. Confirm depa akan pergi, pasti 1000% depa akan pergi. Kita tak boleh buat, tapi bila ada orang buat, kita pandang sinis, kita mengata jemaah tabligh ni, kita hantam macam-macam. Kan? Nak duduk hari 3 hari, sorry, surau kami sempit, pergi cari tempat lain. Walhal tak pernah penuh pun surau dia. Saja hasad dengki, sakit hati. Kan? Ni nak mai tidur surau kami 3 hari ni, esok ni VIP siapa nak bayar? Alah, dia jadah duduk semayang dekat 20 tahun, seingat dia sekali pun tak pernah dia buah duit dan tabung. Kan? Asal dia kenduri muka dia dulu, sumbangan tak pernah bagi. Ada orang macam tu, terbuka orang sini ni cerita surau Al-Furqan, Taman Kemuning, Johannesburg, Afrika Selatan. Sini alhamdulillah 2 kali 5. Dia cerita tempat lain. Faham tak? Bukan sini. Minta maaf cakap, saya kena, saya ikut jemaah tabligh keluar 40 hari. Tak mau sebutlah kat mana kan. Tak boleh. Masa tu bulan Ramadan, kami keluar 15 Syaban. Maknanya 40 hari kami akan habis dalam 25 Ramadan, macam tu lah. Kami 13 orang. Kami punya ketua jemaah tu dipanggil Amir, jemaah Mesab ni, pergi jumpa pengurusi. Ni nak mintalah kami nak itikaf 3 hari. Dia kata kalau hampa main itikaf sini tak muat dah, nanti orang nak semain tarawih. Tu dia, kerana 13 orang tu tak muat. Punya nak menipu kan. Jelas-jelas. Memang macam janji PRU lah, menipu kan. Jelas menipu depan-depan muka. Kerana 13 orang tak muat. Tengah dia bercakap tak bagi ni. Dengan apa, dengan pengurusi tu. Tiba-tiba pengurusi tu dia cakap dia kali dia ternampak saya duduk belakang, saya senyap kan, berdiri kat belakang dalam kumpulan jemaah. Dia nampak tu bukan Ustaz James ke, dia kata. Lepas tu saya kata ya saya. Ya Allah Ustaz, minta maaf lah, tak tahu kata jemaah tengok perangai. Kalau aku tak ada kat situ. Nampak tak perangai? Kalau saya tak ada dekat situ, dia tetap takkan bagi, betul ya? Allah Ustaz, tak perasan. Tak apalah Ustaz, mai. Tak apa. Tadi tak bagi kan, saya kata. Kami pergi cari masjid lain. Saya buat jual mahal. Kami keluar juga. Biar dia rasa bersalah sampai akhir hayat. Tak baik, berdosa rasa orang bagi. Tapi tak nak ajar, geram kan. Nak ajar. Surau ni ada buat perangai macam tu kat jemaah tabligh? Tak ada. Tak. Dan tak mengaku. Gurau bang. Allah. Kami pun pergilah ke masjid lain. Bukan masjid, surau. Surau tu surau di Jumaat. Sampai kami sampai pukul 10 pagi. Mujuklah memang dia di negeri itu dia wajibkan setiap surau masjid dekat dia punya papan kenyataan di luar tu mesti bubuh senarai nama pengurusi AJK dengan nombor telefon sekali. Itu peraturan Jabatan Agama Negeri. Tak mau sebutlah negeri mana. Sini ada. Tak ada kan? Bila saya tengok nombor telefon pengurusi, dia tulis Ustaz. Kita Ustaz ni mesti bagus ya, Ustaz kan. Kita apa Ustaz kan, mestilah Ustaz baik kan. Saya pun telefon. Suruh ketua jemaah telefon. Ustaz telefon kan. Kami tak pergi cakap. Saya pun telefon. Saya kata saya Ustaz James, datang kami ni ada jemaah 13 orang, kami nak itikaf di surau. Ustaz boleh tak? Dia kata Ustaz James yang ceramah tu ke? Saya memang ceramah kan. Kadang-kadang baju ayak, kadang-kadang ceramah. Jadi dia kata, ya Allah Ustaz, terima kasih. Tak apa Ustaz, duduk Ustaz. Sekejap saya telefon Tok Siap suruh bawa kunci. Ustaz, sekejap Ustaz masuk, Ustaz nak pakai aircon ke, nak pakai apa pun tak apa. Pasal ada tempat kami pergi, dia bagi masuk.
Dia kata apa? Aircon jangan pakai. Siapa nak bayar duit api? Bagi tapi bagi. Ikhlas tapi jauh. Kan? Jadi tak apalah, kami ni pun dekat setengah jam jugalah tunggu Tok Siak sampai. Tok Siak sampai dengan muka ketat. Tok Siak sampai ni dengan muka ketat sungguh muka dia. Dia main, dia buka pintu. Tadi pengurusi cakap apa? Weh, kan? Pengurusi kata boleh masuk, duduk 3 hari. Aircon pengurusi bagi pakai. Bagi. Janganlah pakai lama-lama sangat. Memang ketat sungguh muka dia. Tak apalah, saya pandai baran. Tapi jemaah duk pesan, Ustaz istighfar, Ustaz istighfar. Malu kadang-kadang orang awam tolong suruh Ustaz istighfar. Tapi bila mereka mengamuk, kita pula suruh istighfar dan sabar. Dia rupanya memang manusia jenis lagu tu. Masa orang marah ni, dia ni tak boleh lebih kurang kan. Dia kata tu pun pandai baran juga. Tapi hari tu tak kena kat dia. Dia pun pergi istighfar, sabar kan. Lepas tu, tapi bila kena tang dia, serupa orang ni pula suruh istighfar. Memang manusia ni dia memang lagu tu. Betul ya bang? Memang pandai baran ni. Tengok muka pun tahu. Gurau bang. Jadi bila tak apalah, esoknya malam tu kami pun duduk semayang tarawih apa semua. Esoknya dia bagi tahu, dia mari Tok Siak tu dia mari. Bukan esok, hari malam tu. Nak ceritanya, petang tu dia mari pula. Dia bising. Dia bising pasal dia kata ni kapet ni nanti tolong kena cuci lah, jangan main tidur aja, macam-macam lah. Bising. Malam tu pula tiba-tiba pengurusi surau yang ustaz ni dia pergi depan surau diri Jumaat ramai ni, bukan besar ni, ini cokia kecil surau. Orang hajak ni ustaz kan. Ni surau tu besar. Sebab dia buat Jumaat. Pengurusi ni pergi depan, dia ambil mikrofon, dia kata, Assalamualaikum tuan-tuan, kita Alhamdulillah berbangga didatangi oleh tetamu kita pada malam ini, Ustaz Muhammad James lah datang. Dia cakap, lepas tu jadi kita minta lah, lepas 4 rakaat kita minta Ustaz Muhammad James untuk bagi tazkirah. Tok Siak tu duduk depan sekali, hak cengih tu, dia dah muka dah cuak. Orang yang aku maki siang tadi nak bagi tazkirah malam ni. Dia kata mampu dah aku kan. Jadi saya pun lepas dia 4 rakaat dia minta tazkirah, saya cakap lah, saya kata, tuan-tuan puan-puan yang mulia, InsyaAllah sebelum kami balik, kami akan cuci kapet, kami akan buat semua, kami akan masukkan duit dalam tabung surau ni, kami akan bayar duit api ayam. Tuan-tuan jangan marah kami. Kan cakap, tengah saya cakap tu, bangun satu hamba Allah berdiri, AJK surau. Siapa yang cakap dekat ustaz dengan jemaah siapa? Tunjuk sekarang siapa? Tu dia, saya kata kan. Kalau aku tunjuk mampu Datuk Siak tu kan. Saya kata dekat dia, tak apa bang, duduk. Saya katakan, rupanya dia ada pendekar-pendekar dalam masyarakat kita ni, hak jenis lagu tu, yang jenis suka pertahan orang dakwah, suka pertahan ahli agama. Kita ni tak boleh ceramah, tak boleh bagi ilmu, dapat jenis lagu tu pun jadilah kan, yang boleh mempertahankan para ulama kita, boleh mempertahankan tok-tok guru kita, boleh pertahankan jemaah-jemaah dakwah ni. Kita tak boleh buat. Orang yang masjid surau yang duk kunci pun kena pecah, pencuri masuk kadang-kadang kan. Tapi masjid surau yang selalu jemaah tabligh tidur 24 jam itikaf, susah pencuri nak mai. Pasal apa? Pencuri mai 3 pagi tengok duk ada orang lagi duk wirid bagai, dia kata, "Mereka ni tak balik rumah ke?" Kan? Tadi dia mai pukul 4 pagi duk ada lagi. Dia mai subuh tengok duk ada lagi. Dia mai pukul 7 tengok duk ada lagi. Pening pencuri. Pasal apa? 24 jam ada orang. Sebagaimana hidupnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 24 jam hidup dengan orang di dalam tu. Masya-Allah. Dia memang kena berhenti tepat pada waktunya. Sambung boleh. Ke saja malam ni dengar deras sangat, dia pergi bagi laju jam tu.
Tapi ayah-ayah, ibu-ibu, Ustaz nama apa? Ustaz Mahat. Ustaz jangan marah sana. Cuma nak kongsi sikit lah. Kalau nak suruh saya teruskan dah masuk waktu, saya habis lambat sikit lagi pun tetap kena azan. Pasal apa? Pengurusi, imam, segat AJK tak ada autoriti untuk buang sunnah azan. Setuju? Satu Malaysia tinggal sunnah azan hanya dengan sebab ustaz habis kuliah lambat. Terus komat. Betul tak? Ya Allah, kalau mari satu orang dia terjah masuk dekat pintu kita ni, dia kata, hampa azan mulai hari ni hampa siap. Agak-agak kita buat apa kat dia ramai-ramai? Memang kutir seorang sikit kan. Kalau betul tak? Orang kalau larang azan, macam mana hari tu di Penang kes pemaju bukan Islam, hari tu yang pasal isu perumahan tu, mengamuk satu Malaysia. Hari ni tak payah pemaju, tak payah orang jenis lagu tu, tak payah orang kisah halang. Hari ni satu Malaysia lepas yang masuk isyak tak azan hanya sebab ustaz habis kuliah lambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kan? Siapa bagi autoriti dan kuasa kepada kita untuk tinggalkan sunnah azan 2 saat dari sekarang? Siapa nak jawab? Hadis Sahih Al-Bukhari. Ini yang kata majlis ilmu ni, kita selalu kena dibimbing. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW tengok sahabat, 3 orang sahabat nak musafir, panggil, hampa nak pergi mana? Kami nak musafir ya Rasulullah SAW. Nabi SAW pesan apa? Azan walaupun kamu solat jamak kasar dalam perjalanan. Kita jamak kasar, kita dalam perjalanan, azan lebuh lah. Betul? Tak ada. Nabi SAW kata apa? Azan walaupun kamu solat seorang diri. Buka hadis Sahih Bukhari. Sekian banyak dalam tu, daripada 7,563 hadis Sahih Bukhari tu, sekian berapa banyak hadis yang Nabi SAW pesan tentang azan. Muazzin Bilal, muazzin ni ke ni? Ingat pesan Nabi SAW, orang yang paling berkuasa ke atas azan adalah muazzin. Kalau ustaz habis ceramah lambat, timbalan pengurusi kata, komat terus, minta maaf pengurusi, Nabi pesan saya paling berkuasa, bukan pengurusi. Saya tetap akan azan. Sebab apa? Saya muazzin. Tu dia amanah Nabi SAW. Hadis sahih kepada para muazzin. Yang paling berhak, paling berkuasa ke atas azan adalah Tiba-tiba pengurusi cakap, muazzin jawab, minta maaf. Imam pula jawab, dengarlah cakap pengurusi, sudahlah, tak komat, minta maaf imam dan pengurusi, saya muazzin, Nabi kata saya paling berkuasa ke atas azan. Ustaz yang ceramah menyampuk pula, sudahlah, dengar cakap mereka, saya ni ustaz, minta maaf ustaz takkan tak tahu hadis tu, saya paling berkuasa ke atas azan, saya tetap nak azan. Faham tak ni muazzin? Berani tak lepas ni? Berani tak? Berani. Dan yang paling berkuasa ke atas iqamah, imam. Muazzin sepatutnya tak boleh qomat selagi imam tak izinkan. Betul? Ini imam, imam lambat, kata lambat, suruh dah kita semayang dulu kan. Kurang ajar punya muazzin. Bukan abang ni cerita. Faham tak? Yang paling berkuasa ke atas iqamah adalah imam. Maka jangan tinggalkan sunnah azan. Hatta kalau dah lambat, ustaz tu habis pukul 10, azan walaupun tak pakai mikrofon, yang penting azan. Kalau pakai mikrofon pun takut. Ustaz takut kalau pakai mikrofon, speaker luar, takut pukul 10 malam. Orang main terekam pukul 10. Woi, pasal azan pukul 10? Sebab selalu kami azan 8 lebih, hang tak mai. Abang dia. Bila tempat tu kami azan pukul 10, hang terpa mai. Kami azan pukul 8 lebih, hang tak mai. Lah ni kami azan pukul 10, hang terpa mai, hang mai masuk semayang sekali kata. Betul tak ni? Orang pergi serang rumah ustaz. Ustaz, keluar. Pasal azan pukul 10. Memang kami tadi nak azan masuk waktu tadi 8 lebih tadi. Habis tu azan. Kami tunggu hang tak sampai. Ustaz tak payah baca. Allah berfirman, orang tu buang karannya.
Yang penting jangan tinggal sunnah azan walaupun azan tak pakai mikrofon. Ya, Masya Allah. Dan yang lebih baik tadi bunyi azan dulu, lepas tu ustaz sambung. Boleh? Azan sekarang. Pakai mic ya. Dah baru je masuk tu. Takkan lebih 10 minit pun tak mau pakai mic, melampau kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia dan dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Daripada keseluruhan perjalanan hidup kita yang sentiasa perlukan bimbingan inilah Allah hantarkan kepada manusia di saat manusia dalam kegelapan seorang Rasul yang nak keluarkan kita daripada sesat kepada petunjuk, daripada gelap kepada cahaya, sebagaimana ayat daripada surah Ibrahim ayat kedua yang saya bacakan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kelahirannya yang menjadi asbab sampai malam ni kita beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Pengorbanan baginda SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga malam ini kita masih bernafas sebagai seorang Islam. Masya Allah. Kehadiran dan perjalanan hidup baginda SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga kepada para tabi'in, sampai kepada para tabi'in,
radhiyallahu anhum. Kita menikmati nikmat ma'rifatullah. Kita belajar untuk menjadi salik yang kenal kepada penciptanya. Kita buat apa pun kita nak dalam lindungan Allah, dalam perhatian Allah, tenggelam dalam lautan makrifah, supaya dengan asbab tauhid makrifah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, bila baginda SAW sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dekatnya kami dengan hamba kami lebih dekat daripada urat leher mereka sendiri. Hampirnya dekatnya kami dengan hamba kami lebih hampir dari urat leher mereka sendiri. Urat leher kita ni duduk dalam apa? Urat leher kita ni duduk dalam kulit ni kan. Allah kata aku dekat lagi. Aku lebih dekat daripada urat leher manusia tu sendiri. Bila sahabat-sahabat Allah lain tanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ni jauh ke dekat dengan kami? Allah ni jauh ke dekat dengan kami? Lalu turun ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya Muhammad, yakni Rasulullah SAW, apabila hamba-hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku sentiasa memperkenankan permintaan mereka yang minta di saat mereka minta dengan aku. Minta, aku akan perkenankan, dengan syarat falyastajibuli, hendaklah mereka melaksanakan segala titah perintah aku, tinggalkan larangan aku, wal yu'minu bi, serta beriman dengan aku, yakin percaya. Hang nak doa aku bagi, taat pada aku, beriman dengan aku bagi. Minta tak dapat, minta lagi. Minta tak dapat, mungkin masa minta tu ada yang tak kena, minta lagi. Minta tak dapat, pagi-pagi subuh tu tak bangun tahajud, sebelum subuh berdoa menangis-nangis, satgi lepas subuh kecam orang dekat Facebook, satgi Zuhur menangis lagi, lepas habis Zuhur satgi lepas tu, lepas makan tengah hari, pi pula mencarut dekat orang mana pula tak tahu, satgi padanlah doa tak makbul kan. Minta. Dalam lautan makrifah itu, baginda SAW ajar kita, harga barang naik macam mana pun, harga barang turun macam mana pun, yang tertulis rezeki kita di Lauh Mahfuz tu takkan diubah, takkan dipadam dengan liquid paper kemudian malaikat pergi tulis lain. Tak. Betul? Di saat tenggelam lautan makrifah itu, kita menjaga kedai runcit, ada orang buka kedai runcit sebelah kita, kita tak berasa dia tu mengganggu rezeki kita, sebab ada kita buka, lepas tu ada 9 buah lagi kedai runcit buka menjaga yang sama, malaikat tak patah balik ke Lauh Mahfuz untuk padam catatan rezeki tulis lain. Tak. Habis yang duk hasad tu pasal apa? Orang kita menjaga kedai handphone, dia pun menjaga kedai handphone, haram jadah sungguh dia ni, dah macam tak ada tempat lain hang nak menjaga. Aku buka kedai repair kasut, dia pun pergi buka kedai repair kasut. Aku buka restoran, lagi dia pun pergi buka restoran. Habis kalau ada 10 orang buka yang sama, pergi bubuh dekat-dekat dengan kita, malaikat patah balik ke Lauh Mahfuz untuk padam tulis lain rezeki kita? Tak. Habis yang kita takut tu apa dia sebenarnya? Pelik kan? Pelik tak? Siapa pernah ada rasa sakit hati bila ada orang menjaga sama dengan dia? Istighfar. Datang Rasulullah SAW untuk bimbing kita, bimbing hambanya, bimbing umatnya sampai kepada lautan makrifah itu. Syuhud kasrah fil wahdah, syuhud wahdah fil kasrah. Pandang banyak dalam satu, pandang satu dalam banyak. Pandang banyak dalam satu apa dia? Tauhid af'al. Tengok apa pun nampak af'al dia. Apa dia tauhid af'al? Tauhid perbuatan. Apa definisi tauhid perbuatan? Definisi tauhid perbuatan dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, lalu diterjemahkan dalam bahasa Jawi Melayu oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala.
dan diberi nama kitab tersebut Syiarus Salikin. Jilid yang kedua, juzuk yang ketiga, muka surat 9. Apa makna tauhid af'al? Tauhid perbuatan tu makna dia apa? Nampak perbuatan Allah pada makhluk, rupa-rupanya makhluk ni langsung tak ada perbuatan. Nampak tu apa? Asyhadu tu lah, aku bersaksi tadi. Rukun Islam pertama, asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi apa? La ilaha illallah, tak ada perbuatan yang lain melainkan perbuatan Allah. La ma'bud illallah. Aku bersaksi apa? Asyhadu la ilaha illallah, la maqsud illallah, tidak ada tujuan melainkan tujuan kita kepada Allah. La ilaha illallah, asyhadu tu apa dia? Aku bersaksi apa? La ilaha illallah, la maujud illallah, tidak ada yang wujud melainkan Allah. Masa la ma'bud illallah, tauhid af'al. Masa la maqsud illallah, tauhid sifat. Masa la maujud illallah, tauhid zat. Punya nak bagi reti tenggelam dalam lautan makrifah tu, pandang apa? Nampak Allah. Nampak macam mana? Nampak af'al dia. Belum cerita bab tauhid sifat dengan tauhid zat lagi, baru bab perbuatan aja. Oh, baru perasan asyhadu, aku saksi. Nampak apa? Ihsan, antang budallah ka'annaka tarahu, engkau sembah Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Fa illam takun tarahu, kalau tengok tak nampak juga, yakinlah Allah nampak kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, Allah sentiasa melihat kamu. Nak buat macam mana? Bukan tak nampak, tapi nak tengok tak reti. Pasal apa nak tengok tak reti? Sebab tak mengaji tauhid. Maka perjalanan yang dibawa oleh Nabi SAW sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada kita. Makam musyahadah tu makam penyaksian. Asyhadu yang rukun Islam pertama tu, di saat kita pandang apa, nampak perbuatan Allah pada makhluk langsung tak ada perbuatan, pada ketika itu bimbang lagi soal rezeki, bimbang lagi soal takut ni macam-macam lah. Mari Covid tu macam Tuhan lah punya takut. Dulu ada pekerja saya masa Zaman tengah duk panas Covid tu, hantar mesej, Ustaz, saya positif. Saya pergi rumah, saya salam, saya peluk, dah pergi kerja. Saya kata jangan mengarut. Nak belajar tenggelam lautan makrifah. Kan? Sembang tauhid, marah Yahudi, tepuk meja melambung cawan. Nah. Punya takutlah. La ilaha illallah. Lepas maghrib 7 kali kalau Allahumma ajirni minan nar, itu boleh membebaskan kita daripada azab neraka. Allahumma ajirni minan nar tu, kalaulah doa Allah jadi benar tu boleh bebas azab neraka, banding azab neraka dengan Covid ni, takkanlah Allahumma ajirna minan nar tak boleh hadap Covid. Betul? Baik, bandingkan kuman Covid dengan azab neraka Allah, mana lagi dahsyat? Covid. Bandingkan azab neraka Allah dengan Covid, mana lagi dahsyat? Azab. Tapi ketika menghadap Allah, Allahumma ajirna minan nar, zikir 7 kali lepas solat subuh dan maghrib tu, yang Nabi ajar 7 kali tu, Allahumma ajirna, ya Allah bebaskan kami dari azab neraka-Mu. Takkanlah Allahumma ajirna minan nar tu maknanya boleh kalah dengan Covid. Betul? Masuk langkah rumah Allah, tetap takut Covid, lebih bertakut kepada Allah. Ni Covid dah habis, boleh dah sembang bawa ni. Kalau masa Covid tengah teruk, kalau cakap lagu ni kena tangkap. Sembang tauhid, takut kena tangkap kan. Takut, macam-macam takut mari dekat kita ni. Minta maaf cakap, sungguh bukan bohong, saya buat kan. Orang habaq, saya 9 hari kena tahan ward sebab Covid. 9 hari. Orang cakap besar dengan Covid, dah kena baru percaya. Saya lepas kena Covid baru tak percaya. Sungguh keluar 9 hari saya lagi tahu, menipu saya kata.
Sungguh lantak lah kan. Jadi COVID ada tak? Ada. Penyakit ada? Ada. Wabak ada? Ada. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Macam kawan tu Tuhan nak bersalam pun tak berani. Tadi baca maghrib tadi, Allahumma ajirna minan nar, boleh selamatkan azab neraka Allah. Tiba-tiba COVID yang jauh lebih kecil daripada azab neraka Allah, kita takut. Pelik tak? Pelik ke tak? Sangat pelik. Kita tak nafi wabak, tak ada. Sakit berubat, setuju. Sakit berubat, tapi jangan melampau batas. Macam Tuhan nak salam tak boleh. Nampak pantau orang batuk sikit, dandan berguling-guling lari. Allahu Rabbi ya Karim. La ilaha illallah di saat tenggelam dalam lautan makrifah itu. Ibarat orang tenggelam dalam ayak. Masa tenggelam dalam ayak tu, orang tenggelam dalam ayak ni, daripada rambut ayak, mata dia ayak, muka ayak, tangan ayak, semua ayak, betul? Maka orang yang tenggelam dalam ayak makrifah tu pula, daripada rambut dia Allah, mata Allah, telinga, semua kembali kepada Allah. Ni baru betul mengaji tauhid. Makam musyahadah yang kita sebut asyhadu tadi, yang nampak perbuatan Allah pada makhluk, baru perasan masa reti tauhid af'al tu, baru perasan Panadol tak boleh bagi hilang sakit kepala. Habis pasal apa? Sakit makan juga. Sebab kita tidak menolak usaha dan ikhtiar. Pada asbab Panadol tu pun kita nampak af'al dia. Makan je lah. Faham tak ni? Tanpa meninggalkan usaha ikhtiar. Sakit berubat lah, tapi jangan tak baik pergi marah doktor. Bodoh punya doktor, penipu. Dah 4 kali aku pergi klinik dia, cirit tak hilang juga. Lah, doktor bukan Tuhan yang hampir maki doktor buat apa. Orang Melayu ni, dia nak cepat baik. Dia ingat ustaz masa dia kena sihir, ustaz tu baca doa dekat ayak. Dia ingat ustaz tu Harry Potter yang pegang tongkat, cerita sihir, ting boleh berubat. Dia nak macam tu panggil orang Melayu. Betul? Saya pi tak baik pun bukan orang Melayu, bangsa lain pun sama aja. Kan? Sebab tu berlaku satu peristiwa dalam sirah Rasulullah SAW. Seorang lelaki, kan, dia pergi dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan aku, aku ni sakit. Nabi doakan dia. Lepas 3 hari dia rasa tak baik, hari ketiga rasa tak baik, dia pergi jumpa satu dukun Yahudi. Hari dia jumpa dukun Yahudi itu, dia berubat dengan Tok Bomo Yahudi itu. Hari itulah Allah sedang makbulkan doa Nabi SAW. Bila baik, dia kata, tengok aku pergi berubat dengan Rasulullah tak baik, aku pergi kat Tok Bomo Yahudi itu baik. Pasal tak sabar, betul tak? Walhal ketika dia jumpa Tok Bomo Yahudi itulah Allah makbulkan doa Nabi SAW. Lalu dia canang cerita, aku pergi jumpa Nabi tak baik, aku pergi Darushifa tak elok, aku pergi Tok Bomo hak mengarut tu elok, dia kata. Bomoh boleh dengan syarat bomoh yang ada logo halal dekat dahi dia. Faham tak? Boleh dengan syarat bomoh itu menurut diluluskan oleh hukum syarak. Perubatan dia syar'i mengikut Al-Quran dan hadis, dan juga doa-doa yang daripada para ulama, tak ada masalah. Macam mana ni Tok Bomoh? Bolehlah syarat nak berubat, kena cari ayak babi berkubang lepas asam. Kalau nak sembuh, boleh tak? Lah ni pergi balik, cari ayak babi berkubang lepas asam. Menung kawan tu. Hari-hari lepas asam nak kena tunggu babi berkubang baru boleh ambil ayak tu. Ni bukan cerita orang, depan saya. Suruh pergi cari ayak babi berkubang lepas asam tu depan saya. Saya tengok muka Tok Bomoh tu kan. Ni cerita betul. Wallahi wabillahi watallahi depan saya. Lepas tu apa? Syarat lagi, cari anjing hitam. Syarat tangkap anjing hitam tu mesti hari Selasa dan malam tu sembelih anjing hitam. Ambil hati dia, goreng sampai hangit.
hati yang hitam tu, lepas tu makan. Jangan takut dia tak najis dah, pasal dah berubah sifat. Daripada najis hati tu dah jadi hangit, tak jadi hati, boleh makan. Tu dia punya senang, dia punya fatwa kan. Bila goreng sampai hangit tak jadi najis dah, boleh makan, nak berubat. Silap saya dulu ni, pengalaman depan mata tu saya tak buku kan, silap. Banyak lagi hak jumpa mengarut kan. Sebab perangai kita ni berubat sekali tak okey, dia nak dia jadi tak ada apa pun. Dia ingat itulah Harry Potter tu kan, pakai tongkat dengan cerita budak-budak menipu tu kan, sihir tu. Ahli sihir yang boleh ketuk dengan tongkat tu jadi elok. Dia nak perangai orang kita, dia nak lagu tu. Dia tak sabar. Tu yang mai jumpa saya, ustaz, dah 7 bomoh saya berubat anak dara saya ni. Anak dara dia kena histeria dah dekat berminggu-minggu masa tu. Lepas tu dah 7 bomoh saya pergi, ustaz. Tolonglah ustaz, kami nak buat apa ni kan. Hatta yang kata tu pula, saya tahu bahawa dia ni orang yang suka orang yang duk pi guru tauhid ni. Sembang tauhid ni memang kemah gila. Bila Allah uji anak dara dia kena sampuk, kena histeria tu berminggu-minggu, dia pergi sampai bomoh ke-7 tu. Saya pergi tengok masa bomoh ke-7 tu berubat perempuan. Anak dara dia tu duk melengkak macam ulang atas lantai ni. Memang saya tengok anak dara dia melengkak macam ular. Bomoh yang ke-7 perempuan tu saya pergi tengok. Bomoh perempuan tu dia bubat. Dia bubat dengan tangan dia buat gitu. Allahu Akbar. Hui kan, saya katakan. Tapi budak tu memang tak minta. Sampaikan bapa dia ni mengaji kitab tauhid macam-macam ni, bila Allah uji, sampai dia kata depan saya, ustaz, kalau ada Sami Hindu yang boleh berubat, saya akan bawa anak saya pergi. Tauhid tu hilang ke mana? Tuan-tuan jangan giling kepala, Allah tak uji tuan-tuan lagi. Tengok bini yang kita punya sayang ni jadi lagu tu, kita sanggup, masa tu syaitan akan bisikkan kita akan sanggup buat apa saja demi selamatkan bini. Tuan-tuan jangan giling kepala, cuma minta berlindung kepada Allah, jangan diuji iman sampai macam tu. Dia cakap depan saya, kalau ada satu Sami Hindu boleh berubat, saya akan bawa pergi Tok Kong, dia kata. Lepas tu bila dia minta tolong, saya berdua dengan sahabat saya masa tu, sahabat ustaz juga. Lepas tu saya bincang dengan sahabat saya tu, saya kata kita kena tolong ni. Tak apalah, jadi bomoh ke-8 pun tak apalah, saya kata kan. Pasal hak dia pergi, hak bomoh perempuan tu bomoh ke-7. Bila jadi kami pun janji okeylah. Masa dijumpa tu hari Jumaat. Kami kata esok kami pergi, tapi lepas Zuhur, sebab pagi tu kami nak mengaji kitab. Mengaji kitab tahrir, kitab fiqh tahrir dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Latif rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan panggilan Pak Teh Keruh, Pondok Keruh. Kenal kan? Kami pergi menadah kitab tahrir tu dengan almarhum Tuan Guru Pak Teh ni, dan juga satu kitab tauhid kami, yang tu kitab fiqh dan kitab tauhid kami masa tu pagi, setiap pagi Sabtu tu kami akan menadah dengan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahab rahimahullah ta'ala juga kitab tauhid yang mengaji. Kitab tahrir, kitab fiqh tu kami mengaji dengan almarhum Pak Teh Keruh ni, sampai dia kat almarhum kata dekat kami, dia kata apa, syarat nak alim fiqh ni kena baca tahrir ni 40 tahun. Tu dia. Kita mengaji kitab fiqh pun tak pernah khatam, pi condemn imam mazhab, kurang ajar gila kan. Betul tak ni? Ni imam mazhab ni. Balik kerja rumah pertama, betul kan, bukan mazhab, mazhab. Sebut mazhab pun tak betul, nak condemn imam mazhab. Alah, berbahalang kan. Jadi kami pun habis kuliah dengan almarhum Pak Teh Latif, dengan almarhum Tuan Johor. Kami lepas habis pagi tu, tengah hari tu, kami pun pergi menghadaplah almarhum Tuan Guru Haji Wahab. Kami cakap dekat dia, Tok Guru, kami ni lagi nak jadi bomoh kita. Siapa sakit? Kami cerita, minta, kami ni bukan tok bomoh, minta apa kami nak buat saat gini. Kami dah berjanji dengan kawan tu.
Baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Tu dia 5 juzuk. Al-Baqarah dengan Ali Imran mana 5 juzuk lebih. Kami menung kan, baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Lepas tu saya kata, Tok Guru, tak ada pendek sikit ke? Nak pendek sikit, baca sampai dekat budak tu, baca ayat kursi 1000 kali. Tu dia saya katakan. Tara tu pendek. Oh, ingat tu amalan tu kan? Almarhum tu jawab pagi. Lepas tu kami tanya lagi. Macam Bani Israel duk tanya banyak kan. Tanya lagi. Tok Guru, tak ada ke pendek lagi? Ada? Apa dia? Usuk. Usuk, saya tanya, Usuk tu siapa? Tok Bomo dekat simpang tu, pergi jumpa nama dia Usuk. So bawa dia pergi berubat. Tu lagi pendek kan. Lepas tu kami pun tak apa, terima kasih. Kami bergerak daripada tempat pengajian tu. Perjalanan lebih kurang dalam sejam lebih lah. Jauh juga. Dalam perjalanan tu kami bincang berdua. Macam ni lah, kita ambil lah yang Al-Baqarah Ali Imran tu. Kami sampai rumah tu lebih kurang pukul 3 petang. Saya sampai masuk je rumah. Saya beritahu dekat tuan rumah tadi, si abang yang tadi tu, saya kata, bentang sejadah dekat saya, ambil satu baldi air dan letak, dan satu jug air, letakkan depan sejadah, depan tempat sujud. Saya pun semayang 2 rakaat. Ustaz seorang lagi pandai, dia terus baca Ali Imran dulu. Pasal dia tahu Ali Imran pendek daripada Al-Baqarah. Kurang hajak punya ustaz tu kan. Masa saya mula semayang tu, dia pergi ambil Quran cepat-cepat, dia pergi baca Ali Imran. Kan? Jadi dulu saya dapat amalan daripada almarhum wali Allah Pak Tih Mat Isa Mahang, rahimahullah ta'ala. Kenal Pak Tih Mat Isa Mahang selama Kedah. Jadi almarhum ni, Pak Tih Mat Isa ni, dulu bila saya jumpa dia, saya kata dekat dia, Pak Tih, ada kemusykilan, ada masalah nak tanya dengan Pak Tih. Ni nak cerita pasal apa saya letak ayak satu baldi dengan satu jug ayak depan tempat sujud tadi. Jadi saya kata, ada masalah nak tanya Pak Tih. Terus arwah ni, Pak Tih Mat Isa, dia kata, tanya Pak Tih buat apa? Dia kata, kita ni, dia kata, kalau ada masalah, pergi cerita dekat ketua kampung ke, pergi cerita dekat menteri besar ke, nanti ikut mana pun mereka akan pergi cerita dekat sultan. Lah ni jangan pakai orang tengah, dia kata. Pergi jumpa sultan terus. Nak dengar bahasa dia, dia kata. Nak jumpa sultan, dia kata, kena jadi orang istana. Mana apa? Jadi orang yang salik. Siapa dia salik? Yang dalam perjalanan ma'rifatullah. Dia kata nak jadi orang istana, nak dekat dengan sultan, nak jumpa tuan, kena jadi orang istana. Bila jadi orang istana, kena pakai pakaian istana elok-elok. Maksud dia apa? Pakai pakaian tauhid elok-elok. Dia tak terjemah, dia tak tafsir, saya yang sebut tafsiran tu. Dia kata pakai pakaian istana elok. Bila dah jadi, dah pakai pakaian istana, dah jadi orang istana, jumpa sultan tu weh. Buat apa nak pakai orang tengah? Macam tu lah Pak Tih. Bila orang bawa ayam suruh jampi, Pak Tih kata, Pak Tih ni macam ketua kampung tadilah. Bila ni bawa pergi bagi dekat sultan terus, apa dia? Ambil ayam tu, buka tudung botol itu, bubuh depan tempat sujud, bagi dia jampi. Siapa lagi hebat, dia kata. Bagi ayam tu dekat sultan. Mana apa? Ayam tu letak tempat sujud tu, semayang 2 rakaat, serah ayam tu dekat Allah. Tapi oleh sebab perangai orang Melayu ni, kalau kita suruh kita buat lagu tu, lepas tu kita bagi kat dia suruh minum, dia akan jawab balik, tak nampak jampi apa pun. Perangai orang Melayu kan. Dia nak bagi nampak juga mulut kumat kami. Kan? Maka amalan Pak Tih Mat Isa bagi itulah. Bila tu saya buat. Maka lepas tu lepas dia cakap, dia cerita-cerita tu, Pak Tih kata ambil ayam, letak depan tempat sujud, bagi kat dia, bagi kat sultan, dia kata. Orang main minta ayat dekat Pak Tih, semua Pak Tih suruh buat lagu tu. Jangan bagi Pak Tih ni ketua kampung. Saya kalau Pak Tih baca tu ibarat Pak Tih pergi jumpa sultan juga, tapi jadi orang tengah. Lah ni hampir jumpa sultan terus. Pakai pakaian istana elok-elok. Makna duduk dalam tauhid elok, bagi dekat dia. Lepas tu saya kata dekat dia, Pak Tih, doakan saya. Arwah ni Pak Tih Mat Isa ni, dia kata, kerja mana?
Masa tu saya jadi imam di Masjid Pusat Bandar Haikom Shah Alam. Kejadian ni berlaku tahun 2000, maknanya 23 tahun lepas. Bila saya kata kat dia, bila saya cabak saya imam masjid, sebab tadi saya minta doakan saya, dia jawab apa? Pak Teh ni dia kata, tak apa, masa sujud akhir tu doa, insya-Allah Pak Teh amin dari belakang. Ayat orang tua ni penuh dengan simbolik dan falsafah, penuh dengan hikmah. Dia kata tak apa, nanti semayang sujud akhir doa, insya-Allah Pak Teh amin dari belakang, dia kata. Dan bila lepas saya dah habis semayang 2 rakaat tadi, saya pun tengok ustaz tu dah baca Ali Imran, saya pun mula baca Al-Baqarah. Kami habis tu, elok dia sadaqallahul azim, lepas 10 minit saya pun sadaqallah, lebih kurang dah dekat pukul 6 kat masa tu. Jadi elok sadaqallah aja, anak dara tu terus elok. Dia tengok orang kampung punya ramai, rumah kampung, dia selimut badan dia lari ke dapur. Masya Allah, bomoh ke-8 makbul. Hebat. Hanya ikut pesanan, sebab yakin dengan pesanan arwah Tuan Guru Haji Wahab tadi. Dia kata baca Al-Baqarah dan Ali Imran walaupun panjang. Bayangkan 2 orang, kalau seorang meninggal dengan baca tu pun meninggal kat situ. Masya Allah, sadaqallahul azim, elok budak tu. Itu yang dalam hadis, kan, dalam hadis sahih Nabi SAW sebut, barang siapa yang baca suratul Baqarah dalam rumahnya, syaitan tak akan masuk rumah dia selama 3 hari. Masya Allah. Ya ibu-ibu yang mulia, saya nak berhenti dah, insyaAllah 9 minit. Lama-lama lagi orang makin menyampah, Ustaz. Jadi ada makan malam ni? Ada. Kopi O panas ada? Ada. Dapat syarat tu kan? Syarat ceramah saya bagi, nombor 1 tak boleh bayar. Syarat yang kedua tu tak apa. Syarat yang ketiga tu mesti ada kopi O panas. Baca kan? Kau jangan main-main, tak ada kopi O panas malah dah lah tak bayar kan? Tahun ke-16 saya memang tak terima bayaran ceramah. Hatta sampai Sabah Sarawak, tiket kapal terbang pun saya nak beli sendiri. Saya tak nak ambil, jangan banding-bandingkan saya dengan ustaz-ustaz lain. Alhamdulillah, saya buka tahfiz saya di Johor dan di Perak sampai malam ni percuma, tak ada yuran. Sebab apa? Cita-cita dan impian saya dulu, saya dah niat kalau aku jadi ustaz, aku nak bagi agama percuma kepada umat. Aku kaya tak kaya, miskin. Dan nak tanggung anak-anak madrasah tu, Masya Allah, luar biasa. 128,000 sebulan Johor dan Perak. Kena ada 128,000 sebulan. Baru ni buat iklan tu, highlight kat luar tu pun semua orang bagi. Tapi buat iklan highlight tu pun nak jual. Pasal nak tanggung tampung madrasah. Lepas ni mai kulim ceramah naik bas ekspres, tak ada masalah. Saya pernah pergi ceramah jauh-jauh naik bas, masa kenderaan apa pun tak ada. Nak patah balik untuk anak-anak madrasah ni sampai terpaksa korban, tak ada kenderaan pun tak ada masalah. Saya boleh pergi ke mana pun walaupun tanpa kenderaan. Saya sampai insya-Allah. Nah, kalau Masjid Hijau esok kereta tu dah tak ada, saya main juga naik bas, jangan risau. Ya. Masya Allah, ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, syarat saya senang. Pertama, tak boleh bayar. Kalau nak bagi juga, saya ada bagi nombor akaun madrasah, bagi pada madrasah, bukan pada saya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Perjalanan hidup kita ni, bila apa sahaja yang kita buat tadi, kita nak supaya dalam bimbingan Allah, dalam keadaan kita yakin dan percaya, Allah akan bagi apa yang kita nak. Minta doa tak dapat, minta lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi doa, Allah akan bagi, percayalah. Jadi ayah ibu-ibu yang mulia, minta maaf, minta ampun Ustaz atas segala kekasaran bahasa saya. Dan percayalah, ya, kadang-kadang ada benda yang kita tak suka, tapi benda tu baik. Apa dia? Duduk depan, mengaji duduk depan. Tak suka tapi benda baik kan? Tu sama lah.
Dulu ni ayah-ayah yang belakang tu, dulu hak jenis duduk belakang ni hak nakai kat sekolah. Betul. Sama lah macam saya dulu kan. Saya hebat di sekolah dulu, acara lompat pagang sekolah. Bukan sukan lompat pagang, tapi lompat pagang sekolah. Buah dulu, zaman buah. Tapi anak-anak buah macam saya lah dulu akhirnya jadi ustaz, jadi baik. Baiklah sikit, taklah baik banyak. Buah tu ada lagi. Jadi minta ampun, minta maaf atas kasaran bahasa. Muliakan majlis ilmu, jaga adab dan etika kita ketika menuntut ilmu. Ingat, ilmu yang beri manfaat pada agama, dunia dan akhirat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang beri manfaat pada agama, dunia dan akhirat. Semakin engkau belajar ilmu itu, semakin takut engkau kepada Allah. Makin mengaji, makin duk tadilah putus satu rahim, duk guna media sosial, duk kecam orang, pantang orang silap, maki hamun kan, bergaduh kat jalan raya. Saya selalu bergaduh kat jalan raya, pandai habaq kat orang kan. Orang bagi signal nak masuk, bini pula mengasut, jangan bagi bang, jangan bagi kan. Kawan tu duk himpit nak masuk kan. Abang tengok kita dah lama dah duk tunggu lama, tiba-tiba dia potong queue, jangan bagi bang, membujuk lalu melintang patah. Bini jadi setan duk sebelah pula kan, duk mengasut kan. Kita pun termakan hasut kan. Walhal berapa sen sangat duit minyak kita habis kan kalau kita lepas dia masuk. Tapi ustaz, kita dia ni tak erti bahasa, tak apa, tak rugi apa pun kan. Masa jalan kaki pandai sabak, masa miskin kaya sikit naik motor pandai sabak lagi, dah ada kereta sombonglah ya Allah. Walhal kalau dia potong queue memang kita marah, memang dia tak ada adab. Tapi kalau kejahatan dibalas kejahatan, apa beza kita dengan dia? Betul. Maka makna sabar itu membalas kejahatan dengan kebaikan kan. Biarlah, tak rugi apa pun. Nah, tak rugi apa pun. Tapi tak boleh ustaz, ni malam nak balik lagi ni, tengoklah ya. Kita duk tunggu kat simpang, nak corner ke kanan, kita duk tengok kereta laju. Tiba-tiba yang sekok ni dia nak masuk kiri, tak bagi signal, padahal kita penat dah menunggu. Punya naik angin, siap buka tingkap, bodoh. Betul tak ni? Betul, jangan bohong. Memang benda tu berlaku pada kita, memang berlaku sangat-sangat, dan benda tu betul. Termasuk saya lah ni, pandai baran memang macam tu. Bila bercakap dekat ceramah ni, tengah duk kata kat diri sendiri lah, bukan kata dekat ayah ibu tak. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Tak, duk kata kat diri sendiri ni, bukan kata kat orang lain tak. Sebab saya memang perangai lagu tu. Bila bercakap ni, rupanya ceramah ni, kuliah ni, rupanya sedang muhasabah diri. Bukan kata orang, ni kata kat diri sendiri. Pun tak boleh sabar, padahal tak rugi apa pun. Saya pernah kita bukan potong queue, kita keluar di simpang. Bila keluar di simpang tu nak masuk ke kanan tu, saya nak ambil traffic light kanan tu, dia tak bagi, dia horn. Saya horn balik, saya buka tingkap. Saya kata kat dia, habang berapa sen minyak hang rugi kalau hang bagi aku masuk, aku bayar sekarang, saya kata. Dia terus macam terkeduan. Habang, saya baling duit kat tingkap ni, saya habang. Dia terus senyap, dia terus jalan kan. Tak, berapa sen minyak rugi, mai aku bayar lah. Best tak ayat tu? Tuan-tuan jangan buat orang macam tu pula. Masya Allah. Jadi doakan saya, doakan perjalanan kami, Masya Allah ya. Kita jadi orang dakwah. Orang dakwah ni bagusnya hikmah jadi orang dakwah ni, kita belajar dalam dakwah tu selalu maafkan orang. Satu. Yang keduanya, bila kita jadi orang dakwah ni, yang keduanya apa dia? Kita akan selalu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Maka yang pertama tadi Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah, disebutlah Hidayatul Salikin Syahadul Ismail Al-Falimbani rahimahumullah ta'ala. Dia kata apa? Ilmu yang beri manfaat pada agama dunia akhirat, semakin engkau mengaji, semakin engkau menuntut, semakin takut kepada Allah. Makin mengaji, makin minta Allah boleh bagi jadi orang yang menangis hari-hari. Dosa hari ini, dosa semalam, dosa tahun lepas, dosa zaman muda, yang mai ni macam-macam dosa. Betul? Termasuk saya.
yang pernah menyentuh wanita yang bukan mahram dia, tak kiralah masa bujang, masa bercinta, yang pernah sentuh wanita atau lelaki bukan mahram suatu masa dahulu, sampai malam ni kita ingat balik dosa tu, Allah dah ampun ke belum? Jangan sombong. Yang pernah berjudi, sampai malam ni ingat dosa silap. Dosa berjudi, beli nombor ikong tu, Allah dah ampun ke belum? Yang pernah minum arak zaman bujang dulu ke, zaman jahiliah ke, zaman apa pun, cuba ingat malam ni, Allah dah ampun ke belum dosa kita tu? Yang pernah pinjam duit orang tak bayar, dan sampai malam ni dia tak tahu nak cari mana dah orang tu, tapi dia dah menyesal, agak-agak Allah dah ampun belum dosa kita tu? Yang pernah meninggalkan solat sampai malam ni beribu waktu, yang beribu rakaat yang dia belum qada dan bayar hutang, dengan baki umur yang ada, kalau dia qada hari-hari pun dia tak akan dapat bayar hutang. Allah dah ampun belum dosa kita tu? Kalau seingat senarai dosa yang ustaz sebut tadi tu, maka berhenti rasa bersih daripada orang lain. Besar kuman rasa bersih kita paling kotor pada ketika itu. Kalau teringat senarai dosa tadi, berhenti menilai dan menghukum orang. Tengok orang tak semayang, tengok orang buat maksiat, tengok orang yang tak separti dengan kita, kita pernah maki dia dulu, tengok JRO dalam disko dengan seksi, dengan mabuk, ajak mulut kita kata insya-Allah depa ni akan jadi orang baik. Cuba. Boleh belenang ayat mata. Bila tiba-tiba hama ni duk tengok orang buat salah, orang buat silap, kita duk mengata, tiba-tiba kali ni kita nak tukar mulut kita, tengok aja orang tak semayang, kita sebut insya-Allah dia akan jadi hamba yang soleh. Tengok perempuan tak tuak aurat, insya-Allah dia akan jadi wanita solehah. Cuba tukar mulai malam ni. Dengar orang cerita buruk, orang mengumpat dia main cerita kita insya-Allah hang dengan dia akan jadi orang soleh. Hamak begitu. Bila kita duk buat kelaku lagu tu, mulut kita duk jadi doa yang baik untuk orang. Pasal kita nak tadi nombor satu, Imam Ghazali sebut ilmu beri manfaat pada agama, dunia, akhirat. Semakin engkau belajar ilmu tu, semakin takut pada Allah. Kita minta, ya Allah, dosa-dosa silam aku ni, pilihlah aku boleh jadi al-fakir ni, ya Allah, boleh jadi hamba yang boleh menangis hari-hari. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, kita semua, entah malam ni, entah esok lusa, tapi akan sampai masa kita akan berak kencing atas katil. Betul. Kita akan sakit, kita akan berak kencing atas katil. Kita akan tengok masa tu mana anak-anak yang akan uruskan kita, yang sanggup tangan dia berlemuh basuh tai kita. Atau kita akan tengok mana anak-anak yang akan tinggalkan kita, anak-anak yang akan makan sumpah seranah kita. Kita akan tengok. Kita semua akan sampai satu hari yang kita akan berak kencing atas katil. Pada masa tu kita akan tengok badan kena stroke, mati sebelah badan, nak bergerak tak boleh, ayam mata duk belenang. Pasal apa? Pasal dulu kita tak percaya dengan Allah, agama ni boleh menyelamatkan anak-anak kita. Kita hanya percaya akademik, sijil SPM tu yang boleh bagi mereka berjaya. Akhirnya anak-anak kita hina pula. Tak mau hantar anak mengaji agama, tak apa, mengaji sekolah akademik pun ada agama, tapi jangan menghina. Kita menghina kalau sekolah pondok, sekolah tahfiz tak ada SPM, nak kerja apa? Biadab. Akhirnya bila kita dah mati sebelah badan, najis keluar daripada dubur dan kubur kita tu, ayak kencing pahit duk keluar. Tengok anak-anak yang tak ada agama tadi ni, yang kita sibuk kononnya nak cemerlang dengan akademik saja, tak peduli saja, yang kita pernah hina madrasah dan pondok yang tak ada akademik, nak kerja apa? Akhirnya anak-anak kita yang ada akademik tapi tak ada Al-Quran, mereka tengok kita seorang-seorang dengan tai, dengan ayak kencing atas katil tu, tak ada siapa, terkangkang pakat tengok astro masa tu. Ayak mata ni berlinang. Pasal apa? Mungkin masa ayak mata berlinang, dia kata, baru aku tahu rupa-rupanya agama ni bukan untuk kerja. Agama ni untuk anak-anak aku, meringankan beban aku ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Hak meninggal 6 orang baru ni yang viral accident kan, yang anak dia imamkan jenazah ke-6 mak ayah dan adik-beradik dia.
Allahu Rabbi ya Karim. Bayangkan, berbahagianya mak ayah dan adik-beradik yang aksiden 6 orang tu meninggal tu, yang anak lelaki dia tu boleh solatkan jenazah seluruh keluarga tu. Bayangkan kita esok malam ni, cuba bayang Ustaz, ayah-ayah, ibu-ibu, cuba bayang mana satu muka anak aku yang ada ilmu nak solat jenazah aku. Cuba bayang malam ni. Cuba bayang malam ni mana satu anak aku yang ada ilmu nak mandikan mayat aku, supaya bila anak aku mandikan mayat aku, orang lain tak tahu aib di tubuh aku ni kecuali anak aku. Ni semua ada mak bapak kan? Mana ada anak bulu betung kat sini? Cuba ingat, yang hadir malam ni, kalau ibu-ibu, siapa yang pernah mandikan mayat mak dia ataupun wakilkan pada orang lain sehingga orang tukang mandi tu tengok macam-macam aib di tubuh mak kita. Lalu orang mengata, bercakap. Ayah-ayah yang ada dalam ni, cuba ingat, siapa yang ayah dia dah tak ada, pada hari kematian ayah tu, dia sendiri yang mandikan mayat ayah dia atau dia wakilkan pada orang lain sehingga orang lain tengok segala aib di tubuh mayat ayah dia pada ketika itu. Kita akan menyesal. Hatta sehinggakan saat terakhir untuk tangan seorang anak sentuh jasad jenazah mak ayah dia dalam liang lahat pun dia wakil dekat orang, suruh tolong turun pergi sambut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bala musibah terbesar untuk seorang ibu dan ayah di saat anak-anaknya buta agama. Sebab tu buta IT tak apa, jangan buta hati. Buta IT tak apa, jangan buta hati. Maka kita nak balik tadi, ilmu yang beri manfaat pada agama dunia akhirat, semakin kau belajar, semakin takut engkau kepada Allah. Yang kedua, ilmu beri manfaat pada agama dan dunia akhirat, semakin engkau belajar, semakin engkau melihat kecelaan dirimu, jangan duk tengok celah orang lain. Tadi tengok orang jahat, tengok maksiat, mulut sebut insya-Allah dia jadi orang. Baca dekat Facebook, media sosial, tengok orang cerita pasal kejahatan seorang, mulut sebut insya-Allah dia jadi orang baik. Belajar kan, maafkan semua orang. Orang yang paling kita benci dalam hidup kita malam ni, ada kan? Ada tak Ustaz satu orang yang sejarah hidup sepanjang umur Ustaz sangat benci dengan orang tu sebab dia pernah sebarkan fitnah pada Ustaz, dia pernah sebar aib Ustaz? Ada tak orang macam tu? Pernah kena fitnah Ustaz? Pernah kena fitnah? Tak pernah. Cari orang ngumpat belakang pun tak pernah. Masya Allah. Ustaz tak ada benci kat orang langsung? Tak ada. Bergaduh dengan bini ya? Pernah bergaduh? Tapi baik balik. Gua Ustaz. Kan? Ada bang orang paling benci dalam hidup? Pernah pinjam duit tak bayar ke? Dia sebab fitnah ada? Pinjam duit tak bayar ada? Geram? Dia BP ke dia? Malam ni kita belajar maafkan semua orang. Mudahlah, tenang hati bila maafkan orang ni, tenang hati. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dipilih menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dihimpunkan dalam syurga Allah sebagaimana Allah himpunkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan seluruh ahli qaryah surau ini yang hadir ataupun tidak hadir diberikan hidayah serta dipilih menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan takdir Allah panjang umur generasi anak-anak kita, mereka akan dipilih menjadi tentera-tentera Allah, mereka akan dipilih menjadi tentera-tentera Al-Mahdi. Jika panjang umur kita juga yang hadir pada malam ini sehingga kita sempat bertemu dengan kedatangan Al-Mahdi, maka mintalah kepada Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai tenteranya, walaupun hanya sebagai tentera yang terakhir. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita yang hadir pada malam ini untuk berwatak dengan watak para sahabat Allah alaihi ajma'in, untuk berwatak sebagaimana watak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan kasih sayang, menghindarkan segala kebencian terhadap umat ini. Mudah-mudahan
Allah jadikan kematian kita kematian yang baik dengan husnul khatimah. Jangan Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini mati dalam keadaan sujud kepada Allah, mati dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan diangkat segala dosa kita, lalu digantikan seluruh ganjaran kebaikan kepada kita asbab daripada majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah pilih lidah kita, lidah yang basah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana bil zati amma yasifun. Wassalamu alaikum rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi oleh sebab malam ni ramai yang mungkin malam akhir nak mati dah malam ni, kita solat sunat qobliyah dulu sebelum qomat boleh. Tapi biarlah tuan-tuan mati dulu, ustaz panjang umur lah. Kalau tidak siapa nak ceramah esok kan.